Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini kita buat tajuk 1.3 ubahan bergabung. Subtopik terakhir dalam bab 1. Okay. Ubahan bergabung ni dia akan cantumkan dua-dua ubahan secara langsung dengan ubahan songsang. Okey, kita direct je pergi kepada dia punya pernyataan umum dia. Okey, dia ada dua pernyataan Kalau dia cakap, cikgu highlight yang pertama, berubah secara langsung, maka X akan berada di atas. X kuasa M tu akan berada di atas sebab dia punya hubungan secara langsung. Okey, kalau dia cakap berubah secara songsang dengan Z kuasa N, Z kuasa N akan berada di sebelah bawah. Okey, sebab dia songsang. Okey, bila songsang dia opposite way, okey, dia bertentangan. Jadi dia berada di sebelah bawah. So awak akan tukar dalam bentuk persamaan macam biasa. Okey, beza dia kita gabung lagi sekarang ni. Okey, mesti ada K sebab awak kena dapatkan dulu nilai pemala dia. Okey, kemudian persamaan ni kena tulis semula. Bila awak dah buat kiraan sebenarnya, awak kena tulis semula persamaan tu sebab ada yang tak tulis. Okey, kita pergi contoh 22. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okey, ayat yang pertama ni yang cikgu highlight ni, okey, dia akan berada di sebelah atas. Ni X kuasa 2 berada di sebelah atas. Sebab dia berubah secara langsung. Okey, kalau dia berubah secara songsang pula dengan punca kuasa Z. Punca kuasa Z akan berada di sebelah bawah. Jadi bila awak tulis macam ni lah. Y ada simbol anak ikan tu okey. Maksudnya Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 songsang dengan punca kuasa Z. Okey, langkah pertama cikgu highlightkan ni, tuliskan hubungan antara X, Y dan Z dalam bentuk persamaan sebab kita nak wujudkan pemala K. Langkah pertama ialah awak tulis dalam bentuk hubungan dia, okey. Kemudian tulis pula dalam bentuk persamaan. Ini sebenarnya ulangan yang langsung, ulangan yang songsang. Kalau awak dapat dua tu, awak akan dapat yang ni. Jadi awak tulis Y sama dengan KX kuasa 2 bahagi punca kuasa Z. Kan cikgu highlight dia punya bentuk persamaan. Kemudian awak buat pergantian. Dia bagi nombor dengan tujuan kita kena mengira. Kita nak mencari nilai K dia dan kita nak masukkan dalam persamaan asas dia tadi Okey, jadi awak gantikan Y sama dengan 8, X sama dengan 4, Z sama dengan 36. So K kat depan tu 8, Y datang 4 tu, X sama dengan 4. X sama dengan 4, jadi gantikan 4 dekat sini. S kuasa 2, maka awak kena tulis kuasa 2. 4 kuasa 2 dapat 4 kuasa 2 ialah 4 darab 4, bukan 4 darab 2. Ada beza tu. Okey, kemudian Z dia bagi 36. Jadi ganti je lah Z dekat bawah ni. Tukar dengan Z ni, tukar dengan nombor 36. Okey, kemudian awak tekan calculator, tak ada masalah tu. Ada pindah nombor tak? Ada. Kat mana awak pindah? Siapa ada masalah nak pindahkan nombor ni? Boleh faham tak kenapa K tu dapat 3? Kenapa kena terbalikkan ni cikgu? Okey. Bila awak nak mencari K, awak tengok K tu sebelah kanan ke sebelah kiri. Bila awak ganti ni tak ada masalah kan? Boleh ganti kan? Boleh. Okey, awak tengok Kita nak mencari K tapi K berada di sebelah situ. K 4 darab 4 dapat berapa? Okey, kalau cikgu kekalkan dia akan jadi 4 kuasa 2 kat sini bahagi dengan 30 punca kuasa 36. Sekarang ni K berada di sini. Kita nak mencari K. K sepatutnya kena berada di sebelah kiri lah. Okey. Okey, jadi apa awak buat ialah awak kena pandai pindahkan nombor. Semua soalan matematik untuk silibus tingkatan 5 ni memang kena pandai, ada kemahiran pindahkan nombor. Kalau tidak awak tak boleh buat Cikgu tulis K sama dengan 8. Okey, sekarang nak pindah kan? Sekarang cikgu pindahkan, cikgu nak pindahkan yang ni dulu. Ni ke atas ke bawah? Bawah. Kan darab tu pengangka, betul tak? So dia berada di atas ke bawah sekarang ni? Berada di Atas. atas. Bila dia berada di atas, awak pindahkan
pindahkan sana, dia jadi atas ke bawah? Bawah. Jadi bawah. Okey, dia jadi 4 kuasa 2. Okey, sekarang 36. 36 ni berada di atas ke bawah? Bawah. Bawah. Okey, sekarang kita nak pindah dia sebelah kiri. Kita pindah sebelah kiri dan melangkah persamaannya ni, tengah ni. Okey, jadi dia akan pergi sebelah atas. Ini bahagi betul. Pecahan ni bahagi. Bila bawa ke kiri, dia akan jadi darab. Dan dia akan berada di sebelah atas. Jadi awak tukarkan dia naik atas. So, nampak tak ini sama? Oh. Okey, jadi awak tekan kalkulator, punca kuasa 36 darab 8 bahagi dengan 4 kuasa 2 dapat K. Boleh? Boleh cikgu. Boleh Jangan lupa tulis bentuk ni. Tulis mula bentuk persamaan dan masukkan nilai K. Nilai K ialah 3. Nilai K sekarang berada di sini ni, 3 ni. Kena tulis. Sebab cikgu tengok ada yang tulis, ada yang tidak. Untuk mengelakkan kecuaian atau hilang markah, sebelum awak sambung kira, awak kena tulis dia punya bentuk persamaan yang dah ada nilai K, yang dah buat penggantian nilai K. Tulis yang tu dulu. Okey, jelas Okey, kita tengok bawah. Okey, contoh 23 ni ada jadual. Ini sama macam tadi. Okey, mula-mula dia bagi tahu dekat atas ni, mana awak dapat ni, mana dapat ni, Q kuasa 3, R ni mana dapat, dia dekat atas ni. Jadual menunjukkan hubungan PQR diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Kuasa 3Q. Q kuasa 3 dah. Langsung mesti ada kat atas. Lepas tu pula dia cakap berubah secara songsang dengan R, bermakna R akan berada di sebelah bawah. So bila awak tulis, awak akan dapat macam ni penyelesaian tu. Okey, sama je cara. Sebab latihan dia semua sama, lebih kurang. Okey, sama je cara. So awak kena cari nilai K lah, malah. Okey, mula-mula sebelum awak dapat kiraan yang ni. Okey, kotak yang kedua ni awak kena cari X. Kotak yang kedua ni awak kena cari X. X ialah R. Kotak yang ketiga awak kena cari Y. Y ialah Q. Sebelum buat pergantian yang tu, awak kena cari dulu persamaan asas dia. Okay, tadi kita dah baca kan. So dia ada Q kuasa 3 bahagi dengan R. Baca dia punya hubungan tu berhati-hati jangan salah letak, nanti semua salah kira. Okay, ni yang first kan dah boleh buat. Okay, tulis dalam bentuk hubungan. Okay, kemudian bentuk hubungan ni awak tulis menggunakan simbol lah. Okay, kemudian awak tukar kepada persamaan, boleh buat. Awak gantikan nilai, awak masukkan nilai K dekat persamaan ni, awak masukkan nilai K. Boleh setakat ni? Kemudian mana datang ni? Mana datang P ni 4. Q ni dapat 2. R ni dapat 0.6. Mana datang? Dari mana dapat tu? Dia ambil daripada jadual kat atas. Dia ambil daripada jadual di atas. Okey, dekat sini awak nak tengok. Okey, kat sini dia bagi. Ni lengkap dia bagi. Tak ada pun kena cari apa-apa. Dia bagi P, dia bagi Q, dia bagi R. Sebab dia nak suruh kita dapatkan K. Malah. Semua cukup baru kita boleh dapat K. Sebab unknown awak mesti satu je. Nilai yang tidak diketahui hanya satu sahaja. Baru awak boleh kira. Okay. So K dapat 3/10. Bila dapat 3/10, kena tulis dalam bentuk asas dia ni. Bentuk persamaan mula tadi. Cuma gantikan nilai K. K 3/10. Jadi awak masukkan 3/10 sahaja. Okay, awak ambil daripada persamaan yang kedua ni. Nilai K kena gantikan dan huruf lain tulis semula. Kemudian awak kena untuk yang kedua ni, dia suruh hitung ni soalan. Baca soalan atas ni hitung nilai S dan Y. So yang ini kita kena cari R sebenarnya. Okay, yang X ni kita kena cari R sebenarnya. So R tu kita ganti X Apabila
Ni diberi P 3.6, Q 6, itu dah diberi. Okay, dah diberi dalam jadual. Ganti je. Jadi sekarang ni nak kira awak cuai atau tidak saja. Sebab semua pergantian. Bila dah dapat hubungan tu, awak gantikan nilai, kira. Dia masalahnya bila awak cuai memindahkan nombor. Tu je yang berlaku biasanya. Okay, yang lain tak ada masalah. Okay, P sama dengan tadi kita dapat 3 per 10, betul? Okay, 3 per 10 ni ialah nilai K. Jangan tak tahu pula kat mana Jadi yang persamaan ni tadi kena salin. Untuk mula kira kena salin. Lepas tu cikgu cakap awak kena mula dulu tulis dia punya bentuk asas yang dapat tadi. Okay, persamaan pertama yang kita dapat tadi, kita masukkan nilai K dan tulis semula. Okay, ni pun sama juga. 3 per 10 ni ialah nilai K. So lagi 3 nilai tu tak ada. Okay, dia baru bagilah. Okay, P dia bagi 3.6, Q dia bagi 6. Sekarang awak kena cari R ialah X. So kita tak tulis R dah sekarang, kita tulis X. Nak cari X tak ada masalah. Okay, gantikan je. Selepas ganti pindah. X ada kat bawah ni. Okay, X ada kat bawah 3.6. Sebenarnya awak nak kira terus pun boleh. Okay, awak boleh tekan kalkulator. 3, 6 kuasa 3. Dapat apa tuan? Okay, tekan kalkulator 3 darab 6 kuasa 3 ni. Dapat berapa nilai kat sini? 648. Okay, dapat 648. Boleh terus pemudahkan pun boleh. Okay, kemudian sini 10x. Okay, macam nak tukar ni? Kita nak X sebelah atas ni, betul? Awak nak terus kira pun boleh. Macam dia ni, dia pindahkan nombor dulu. Dia pindahkan 3, 6 kuasa 3, 10, 3.6. Baru dia tekan sekali. Tapi awak boleh buat satu-satu. Kalau awak risau, terus tukar macam ni kan, pening kan. So bila dia naik atas, darab 10, X kuasa 10. 3.6 darab 10x sama dengan 648. Okey, 10x sama dengan, okey, bagi tu. Bagi 3.6 dapat berapa? Okey, 10x, macam mana nak kira 10x sama dengan 648 bahagi 3.6, betul tak? Macam nak kira 10x, awak pindahkan 3.6 ke bawah lah. Sebab dia darab kan? Bila pindah bahagi. Jadi 10x sama dengan berapa? 180. Jadi x sama dengan berapa? Sekarang kena pindahkan 10 lah. Okay? 10 ni darab tau. Kena pindah. 1.8. Dapat berapa? 1.8. 1.8. Kira betul-betul. 180 bahagi 10 potong 18. Okay. Jadi X sama dengan 18. Sama tak jawapan ni? Jadi awak boleh pindahkan terus nombor ataupun kalau pening awak buat langkah macam cikgu buat lah. Satu dipindahkan. Dah pindah kira. Boleh juga. Okay, janji awak tahu cara nak tukar lah. Okay, untuk yang kedua ni. Cikgu tak nak kira lah. Sebab langkah dia sama je. Okay, kita tengok yang atas jadual. So, sekarang kita nak mencari Y. Bila kita nak mencari Y, kita gantikan nilai Q. Q kita tak guna. Ni, bawah ni Q. Okay, Q dengan Y. Okay, dia dah keluarkan dah dekat bawah ni. Cikgu nampak ada latihan yang kawan awak buat macam ni. Dia nak mudahkan kan, dia keluarkan. Dia tulis semula. Ni, boleh. Jangan salah kira, bahaya kan. SPM ni, sekarang markah sesia salah kira kan. So, awak gantikan P 0.081. Kat mana nak ganti? Okey, sini P 0.081. Okey, gantikan Q. Q tadi dia cakap Y kan, jadi Q jadi Y. R berapa? R 2.7. Jadi tulis 2.7. Okey, 3 per 10 ni kekal. Okey, 3 per 10 ni kekal sebab dia ialah
3/10 tu nilai apa? K. K. Nilai bagi K. Jadi dia punya nilai tu memang kekal, okay, daripada mula. Okay. Jadi yang ni tak ada masalah. Dia berada sebelah atas. Dia tak ganggu. Awak nampak tak? Y sebelah sini. Kita pindahkan 3. Kita tak pindah 0.081 ni, kita tak pindah. Dia tak ada masalah sebab dia dah berada bertentangan. Yang awak kena pindah yang ni. Yang ni kena pindah. Sebab dia ganggu Y. Siapa yang ganggu Y, pindahkan. Jadi bila pindah dia akan naik atas. Dia berada di sini. Darab. Y kuasa 3. Y kuasa 3 sama dengan, bila awak nak cari Y, dia akan jadi punca kuasa 3 bagi suatu nombor. Okay. Yang songsangan dia ni kena ingat jugalah. Kalau Y kuasa 3 sama dengan satu nombor, Y, awak nak cari Y sahaja, dia akan jadi punca kuasa 3. Sebab Y kuasa 3, awak kena matikan dia dengan punca kuasa. Okay, Y kuasa 3, punca kuasa ni kalau kita tukar dia akan jadi 1/3. Jadi Y3 darab 1/3. Dia akan jadi Y kuasa 1. Lepas tu dia mati. Okay, kuasa 3, opposite dia punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Bila awak tukar dalam bentuk indeks, dia akan jadi kuasa 1/3. Punca kuasa 3 akan jadi kuasa 1/3. Sebab tu bila awak darab 3 darab 1/3, dia akan jadi Y kuasa 1. Jadi dekat sini dapat Y kuasa 1 ni. Dekat sini ada Y kuasa 1. Ni kuasa 1 ni. Ada masalah setakat ni? Boleh? Okay, kita cuba buat yang bergabung ni. Yang soalan sebelum ni nanti tengoklah kalau sempat bincang. Okey, tuliskan setiap ubahan bergabung berikut dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan ni tadi. Okey, kita cakap ada 2. Okey, satu bentuk ubahan, satu lagi bentuk persamaan. Dan bentuk persamaan tu kena tulis lepas awak dapat K. Okey, lepas dapat nilai K pun kena tulis. Okey, 1A. Kita cuba 1A. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3 bagi V. 3 di luar, V di dalam. Okey, secara songsang dengan kuasa 2X. Macam mana nak tulis yang kedua ni? Macam mana cara awak tulis kalau disongsang? Berada di mana nombor tu? Bawah. Okey, awak tulis 1/X kuasa 2. Okay, jadi W berubah W berubah. Lukis simbol anak ikan ni. Dia nak 2 bentuk tadi kan? Bentuk yang pertama dalam bentuk ubahan. Kita nak tulis apa? Bacakan. Punca kuasa 3V. Punca kuasa 3 bagi V. Dekat bawah ada 1. X kuasa 2. 1 tu dah dekat atas 1. Okey, 1. Kita tak payah tulis. Okey, kemudian nak tukar pula dalam bentuk persamaan. W sama dengan, ada apa bila kita tukar bentuk persamaan? Ada huruf apa? K. K. Okey, awak tulis K. Punca kuasa V. Kalau punca kuasa 3 kena tulis. 2 tak payah. Bahagi dengan S kuasa 2. Okey, dapat yang pertama. Okey, kita jawab yang kedua sekarang B. F berubah secara langsung dengan G. Langsung dengan G. G ni berada di sebelah atas. Betul tak? Awak mula dengan F. F. Okey, buat simbol anak ikan tu. Kat atas ni tulis apa? G. G. Ada lain? Dengan H. Dengan H kuasa 3. 3. Songsang. Kemudian cikgu nak tulis apa? Punca T. Okey, dekat mana kita nak tulis T? Bawah GH. Bawah GH. Bawah GH. Bagus. Punca kuasa T. Cukup tak tu? Okey, jadi kita tukar dalam bentuk persamaan. F sama dengan, nak tambah apa? K. K. G. H kuasa 3 bahagi dengan punca kuasa T. Okey. C. Cuba yang C. Sekarang ni kita nak buat dalam bentuk persamaan. Apa cikgu nak tulis? Objeknya ialah A. A sama dengan, sambung.
Cikgu nak tulis apa? Simbol. Okey, awak guna simbol anak ikan ni. Kemudian J. dekat mana, apa yang nak tulis dekat atas? J. Okey, dekat atas dia sebut J je kan. Dia tak katalah kuasa 2 ke, punca ke, tak ada. Jadi kita tulis sajalah J. Okey, dia ada songsang tak? Ada ni songsang. Jadi kat bawah kita tulis apa? T. T kuasa 2. Okey, T bentuk dia ialah Kuasa kuasa. Kuasa 2. Awak kena baca pula apa bentuk dia. Macam mana awak nak baca bentuk dia, awak tengok ayat dia sebelum tu. Okey, bermakna dekat sini awak ada bahagi dengan kuasa 2. Dah tukar pula punca kuasa dengan kuasa 2. Kemudian kita tukar bentuk persamaan sama dengan kita tambah J bahagi T kuasa 2. Dapat? Okey kita tukar soalan yang kedua. Masa yang digunakan T jam, T itu untuk jam. Untuk menyusun kerusi di Dewan berubah secara langsung. Kat sini dah ada dah ni. Okey, masa yang digunakan T kan. Jadi masa yang digunakan oleh T kita dah tahu dah kita nak tulis. Depan nak tulis apa? T. Kita mesti mula dengan T sebab dia pun mula dengan T. Kemudian dia kata langsung dengan C. Langsung dengan C. Jadi C dekat mana? Dekat Bawah. Atas. Atas langsung. Okey, sekarang pula songsang pula. Songsang dengan pekerja. Pekerja dia apa? P. Okey, mana nak tulis P tu? Nak letak kat mana ni P? Bawah. Bawah bahagi P. Tukar bentuk persamaan, wujudkan pemalah K. T sama dengan KC bahagi dengan T. Apa kita nak buat sekarang? Masukkan nilai. Masukkan nilai sebab dia bagi. Dia bagi 5. Dia bagi 2. Dia bagi 1000. Dia bagi 3 nilai ni. Tujuan dia kita nak cari K. Okey, T kita nak ganti nilai berapa? 2. 2. T2 T ialah masa kan. Okey. K tak ada lah. K tak ada sebab kita kena cari K. C berapa? 1000. Okey, C ialah kerusi. Okey. Bahagi dengan P. P berapa? 5. 5. Okey, ini kemahiran memindahkan nilai. Kita nak cari K. Jadi kita tak perlu 5. Kita tak perlu 1000. Okey, sama dengan kalau awak pindahkan dulu macam mana awak tulis tu? Tengok yang mana digerakkan 2 tak gerak 2 tak gerak, tulis 2. Okey, kat atas ni nak darab tulis apa kat atas? 5. 5 dekat bawah kita bawa naik. 1000 dekat atas sekarang. Tulis kat mana? Bawah. Betul tak bawah? Okey, Betul. betul bawah. So K awak dapat 10/1000. Potong. Jadi K awak dapat 1/100. Tukar kan? Okey, cikgu cakap tadi kan, bila dah ada nilai K, awak kena tulis semula bentuk persamaan dia. Cikgu cakap jangan tinggalkan. Okey, soalan ni pula memang dah jelas-jelas dah cakap. Ungkapkan T. Awak kena buat ungkapan. Dia kena tulis semula. Okey, apa nak tulis ni? T sama dengan tulis K. Tulis K. K berapa nilai dia? 100. 1/100. 1/100. Okey. T 1/100. Kemudian kat atas ada apa? T. Apa tak? Apa tak nampak ni? Bawah ada apa? T. P. Betul tak macam ni bentuk dia? Okey Bila bentuk dia macam ni, T awak akan ringkaskan. T sama dengan, ini kan tadi K. Yang depan ni tadi K kan? Kita cuma masuk je dekat yang persamaan kedua tadi. Okey, 1 darab C ni awak akan dapat T. Okey, 1 awak darab dengan apa-apa pun akan dapat nombor semua. Tengok, 1 darab 2 dapat berapa? 2. 2. 1 darab 50 dapat berapa? Okey, 1 darab K dapat berapa? K. 1 ni awak darab dengan apa-apa dia akan dapat balik nombor atau huruf yang sama. Okey, bermakna atas kita ringkaskan dapat C sahaja. So bawah kita dapat 100 C. Okey, itu jawapan dia. Okey, nombor 3. Sebelum awak cari A, sebelum awak cari B, awak kena buat dulu persamaan dia. Persamaan asas itu kena ada, okey? Jadi kita nak mula dengan apa ni?
M berubah secara langsung dengan kuasa 2N. Berubah secara songsang dengan P. Bagi tahu cikgu nak tulis apa? M. Okey, awak tulis M sama dengan, dia kata diberi M, maka itulah permulaan dia. Okey, M sama dengan N kuasa 2. N kuasa 2. Terus, kalau awak nak mengira, awak terus guna persamaan ada K lah, okey? Sebab cikgu nak mula dengan bentuk, jadi dia akan jadi bentuk ikan dulu. N kuasa 2 bahagi dengan P. P. Okey, jadi M tukarkan kepada persamaan. K N kuasa 2 bahagi P. K N kuasa 2 bahagi dengan P. P. Awak tengok pula nilai yang diberi. Dia bagi M, dia bagi N, dia bagi P. Jadi awak gantikan. So M dia bagi, berapa nilai untuk M? 4.8. 4.8. N kuasa 2, N berapa? 6. 6. Okay, N 6. 6 kuasa 2. Bahagi dengan bawah ada P. Tengok yang ni tengok 4. Okay, P ialah 1.5. Dah tak ada masalah. Awak tekan je kalkulator. Jadi kita nak cari K. Ni tak nak ni, nak pindah. Mana yang nak pindah? Nak pindah yang ni. Nak pindah ni. Nak pindah yang ni. Kita nak K saja. Tu tak nak. Okay. Jadi 4.8 tu tak ada masalah. Awak tulis 4.8. Mana kita nak letak 6 kuasa 2? Bawah. Okey, dia akan pergi sebelah bawah lah. Pergi darab 6 kuasa 2. Okey, mana pergi 1.5? Atas. So dia akan jadi kat sini, darab 1.5. Okey, tekan kalkulator, K dapat berapa? Tulis titik besar-besar sikit dalam latihan. Cikgu tak nampak dia jadi nombor lain. 0.2. Betul, awak akan dapat 0.2. Kemudian, sebelum awak kira A dengan B, awak kena tulis dulu lah. Awak kena tulis bentuk ni, tapi K ada nilai. M sama dengan K ialah 0.2. N kuasa 2 bahagi T. Ini kena tulis. Ini kena tulis untuk permulaan latihan. Kena tulis. Okey, sekarang kita nak jawab A. Okey, kita salin balik N tu. M sama dengan 0.2. N kuasa 2 bahagi T. Kita kena mula dengan bentuk persamaan ni. Okay, kemudian kita buat A So dia nak P. So mana ini yang tak ada. Ini mesti tak ada nilai sebab kita kena cari. M mesti ada, N kuasa 2 mesti ada. So kita gantikan je. M berapa? 0.8. 0.8 sama dengan 0.2. Gantikan nilai N 2.4 kuasa 2 bahagi dengan P. P perlu ganti tak? Tak perlu. Sebab P tu kita nak kena cari. Okey, sekarang kita kena pindahkan. Sekarang ni kita bukan pindahkan. Kau kena tengok mana yang mudah. Kita tak boleh pindahkan nombor tu sebab dia jadi rumit. Kita kena pindahkan P ni. Kalau kita pindah yang nombor atas ni jadi rumit. Okey. Sebab cikgu takut awak keliru sekarang ni. Okey. Ada yang masalah nak pindah-pindah ni. Jadi cikgu takut awak keliru. Cikgu buat step macam ni Cikgu akan pindahkan P. So dia akan jadi 0.8 P sama dengan, tekan kalkulator. Atas tu nilai dia berapa? 0.2 darab 2.4 kuasa 2 dapat berapa nilai dia? Cikgu nak ringkaskan nombor tu. 1.152. 1.152. Okay, kita tulis 1.152. Okay, P kita dah pindah kan? Okay, sekarang cikgu nak pindahkan ni pula. Kalau awak sangat keliru terpaksa buat macam ni. Sebab cikgu takut sekarang awak tersilap atas bawah dia ni. Awak pindah-pindah tersilap. Ni sebenarnya kena buat darab silang ni. Ada sini bawah dia satu. Lagi baik. Okay, buat darab silang. Okay, sekarang cikgu nak pindahkan 0.8. Dia akan jadi 1.152 bahagi 0.8. Babak pindah ni kena hati-hati sangat. Sebab nanti awak cuai. Okay, sekarang P dapat berapa? 1.44. 2.44. Okay, itu jawapan. Boleh? Boleh.
Okey, itu jawapan untuk yang A. Yang B kita tak buat. Kenapa? Sebab awak boleh buat. Okey, untuk yang B pula, awak carilah N ni. M dia bagi 19, M dia ganti 19, P dia ganti dengan 3.8. Sekarang N yang tak ada. N yang pula awak cari. N ni kalau awak tengok kuasa 2. Bila awak pindah dia akan jadi punca kuasa 2. Kita tengok sekejap nombor 4. Okay, nombor 4 ni jadual. Okay, tengok soalan sekejap. Okay, jadual di sebelah menunjukkan perubahan kuantiti. Jadi awak mula dengan apa? Mula dengan apa persamaannya? T. T. Okay, kita tulis anak ikan dululah. Yang paling basic kita mula dengan simbol anak ikan tu. Okay, jadi perubahan 3 kuantiti T, dia diberi T sama dengan berubah secara songsang, dah terus songsang dah ni. Okay, kalau dia terus songsang, dia berada di bawah ke atas ni? Bawah. Bawah ada apa? Kuasa 2E. Ya, awak ada kuasa 2E. Bukan kuasa 2, punca. Punca kuasa 2. Kena baca hati-hati tu. Okay, yang F ni dia akan jadi kuasa 3. Bermakna bawah awak ada punca kuasa E, awak ada F kuasa 3. Atas ada apa? Atas tak ada apa-apa kan? Boleh tak tulis kosong? Boleh kot. Apa jadi kita tulis kosong? Kalau kita cari kod kita tulis kosong, kita tak boleh kira. Okay? Jadi atas akan ada nilai 1. Berubah secara songsang, kalau awak kata Y berubah secara songsang dengan X, dia akan jadi 1 per X. Kalau tukar bentuk persamaan, dia akan jadi Y sama dengan K per X. Jadi berubah secara songsang jadi 1 di atas. Okey, bila awak dah dapat bentuk ni, bentuk yang umum dia ni, dah tak ada masalah ni. Okey, bentuk asas ni kita dah dapat kan. Baru masuk nilai kita tukar dengan bentuk persamaan. Kalau awak buat 1 per 1, awak takkan ada silap lah. Jadi 1 ni jadi apa? Atas tu 1 darab apa? K. 1 darab K kan? Bila 1 darab K, apa-apa darab dengan 1, cikgu cakap dia akan dapat nilai yang sama. Okey, jadi atas kita ada K, bawah kita ada punca kuasa E dengan F kuasa 3. Maka awak gantikan aja nilai ni. Nilai dalam kotak pertama. Sebab nilai kotak pertama tu dah lengkap. Okey. Jadi kat sini 5 lah. T5. K kita kena cari, mesti kita tak ada nilai K, kita kena cari. Punca kuasa E 1.44, F kuasa 3, 2 kuasa 3. Tak ada masalah tu, boleh cari K lah. Ni dalam kes ni kena naik lah. Yang bawah ni kena naik. Okay, yang bawah ni semua bahagikan. Jadi bila pindahkan dia jadi darab. Pindahkan dia akan naik atas. Jadi K darab. Semua set tu lah. 1.44. Punca kuasa 1.44 darab dengan 2 kuasa 3. Okey, bagi perhatian juga untuk nombor yang macam ni kuasa 3 ni. Kalau dia negatif, mesti masuk dalam kurungan. Okey. Kalau dia pecahan, mesti masuk dalam kurungan. Ni cikgu cerita pasal kuasa 3. Nombor-nombor macam ni kena masuk dalam kurungan. Sebab negatif ni pun kuasa 3. 2 yang dekat bawah ni 1/2 ni, 2 yang kat bawah ni pun kuasa 3 juga. Kalau awak tinggalkan dia jadi lain. Okey, tak ada masalah dah sekarang. K sama dengan karakter je. So sepatutnya dekat sini dapat K dengan 48 lah. Okey, betul Kemudian tulis bentuk dia. Bentuk persamaan tu tulis mula. T sama dengan, kita gantikan K 48 bahagi dengan punca kuasa E darab dengan F kuasa 3. Bila dah dapat yang ni, ini permulaan pengiraan. Bila awak dah dapat ini permulaan pengiraan untuk penggantian nilai. Nilai lain Okay, tulis yang tu dulu. Okay, kemudian ni tak ada masalah kot. Okay, dengan B ni. Okay, kat sini kita kena cari T. Untuk kotak yang kedua, awak kena cari B. B ialah E. Untuk kotak pertama, awak cari A. A ialah T. Betul tak? Awak kena cari yang ni A. A ialah T. Bermakna yang nilai T ni tak ada lah. Sebab awak ganti dengan A. Untuk kotak yang kedua, awak kena cari B. B ialah E.
maka E tu tak ada nilai. Untuk kotak yang kedua, awak kena cari B. B ni ialah E ni. Okay, bermakna E ni tak ada nilai. Dia akan jadi punca kuasa B lah. Sebab E tu kita ganti dengan B. Okay, dia akan jadi punca kuasa B. So hari ni kita selesai sampai bincang latihan ubahan bergabung. Bermakna minggu berikutnya kita akan sambung silibus untuk bab yang kedua. Okay.